Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatan wa salaman ala habibina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man taba'al huda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Okey, sekarang kita berada dalam minggu yang pertama. Subjek kita kodnya adalah PN3103. Ini merujuk kepada subjek ini membawa 3 jam kredit dan mempunyai 4 HPK ataupun hasil pembelajaran kursus, dan nama subjek kita adalah Pendidikan Al-Quran. Untuk maklumat semua, subjek ini ditawarkan kepada pelajar tahun akhir program pengajian Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, program pengajian Al-Quran dan As-Sunnah modul tafsir. Dalam kuliah pertama ini, kita akan membincangkan secara menyeluruh dan secara umum asas untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran. Okay, saya harap Allah SWT Muhammad, saya harap slide saya jelas di sini. Okay. Bila kita bicara berkenaan dengan asas untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran, inilah petemindanya. Pertamanya kita perlu tahu apakah yang ditakrifkan dengan Al-Quran. Jadi kita semua perlu untuk merujuk balik, ulang kaji balik subjek ulum Quran. Dalam subjek ulum Quran itu, perkara pertama sekali adalah dijelaskan takrifan. Takrifan Al-Quran itu sendiri. Iaitu dia mempunyai beberapa item, antaranya adalah ia adalah kalam Allah yang merupakan wahyu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril, dan membacanya adalah diperkirakan sebagai ibadah. Itu antara item-item yang perlu ada dalam kita mendefinisikan Al-Quran. Jadi apa sebenarnya kaitan Al-Quran tu dengan kita? Kaitan Al-Quran tu dengan kita adalah untuk kita merasai kemukjizatannya ataupun untuk kita mengambil manfaat daripadanya. Kerana itulah Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan ia sebagai mukjizat sepanjang zaman sehingga ke hari akhirat. Tidak seperti mukjizat nabi-nabi yang lain, mukjizat tersebut akan berakhir dengan wafatnya para nabi dan rasul itu. Tetapi berbeza dengan kekasih Allah Rasulullah SAW, mukjizat baginda iaitu Al-Quran Allah kekalkan sebagai pedoman umat baginda, umat akhir zaman ini sampai ke hari kiamat. Maka pastilah kita perlu untuk menerima Al-Quran itu sebagai mukjizat. Dia bukan seperti buku biasa walaupun ia dibaca. Dalamnya ada kisah-kisah tetapi ia bukan buku cerita, okay? Dan ia adalah wahyu, ia adalah kalam Allah. Jadi bila di situ, apakah perbezaan Al-Quran dengan segala perkara yang lain? Perbezaannya adalah mukjizat. Jadi mukjizat itu adalah untuk kita mengambil manfaat daripadanya. Manfaat apa? Adakah semata-mata manfaat kefahaman? Tidak. Bukan semata-mata manfaat kefahaman, bukan semata-mata manfaat pedoman kehidupan, bukan semata-mata manfaat dalam mencari jalan keluar terhadap isu-isu yang kita hadapi dan cabaran-cabaran yang berlaku. Bukan itu semata-mata. Tetapi Al-Quran ini manfaatnya adalah untuk menyatakan pengabdian kepada Allah yang sifatnya Ar-Rahman. Okay. Itulah manfaat daripada Al-Quran. Jadi untuk mencapai manfaat tersebut, Al-Quran itu bila kita berinteraksi dengannya, maka ada 2 cabang utama untuk kita mengambil manfaat daripada Al-Quran. Cabang yang pertama yang secara dominan rata-rata kita laksanakannya adalah kita mengambil manfaat daripada Al-Quran dari sudut makna. Jadi makna yang terkandung dalam Al-Quran itu kita gunakan, kita manfaatkan, kita fahami, kita yakini dan kita aplikasikan dalam kehidupan, kerana makna-makna tersebut adalah pedoman sepanjang zaman, yang mana untuk memahami makna daripada Al-Quran, kita tidak boleh tidak mesti merujuk kepada pertama kena merujuk kepada Nabi SAW, kemudian para sahabat tabi'in dan tabi'in, iaitu para salafus soleh. Kemudian kita kena merujuk kepada para ulama zaman berzaman dengan sanad pengajiannya yang berautoriti, yang absolut, yang absah, dan sehingga kita mencapai pemaknaan Al-Quran itu dengan benar. Bermaksud kita kena rujuk kepada pentafsiran. Okay, maknanya Al-Quran ditafsirkan oleh Nabi SAW, disambung oleh sahabat tabi'in dan tabi'in, dan sampailah maknanya tafsir yang pertama sampai kepada kita, iaitu tafsir Imam At-Tabari rahimahullah, okay, Al-Jami', okay, bukan tafsir Imam Tabari, okay,
Okey, tafsir Imam Tabari. Okey, bukan yang Al-Jami' di Ahkam Al-Quran itu Imam Qurtubi. Yang pertama lebih awal daripada itu adalah Imam At-Tabari yang menghimpunkan segenap hadis-hadis yang menghuraikan berkenaan dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya, okey begitu. Jadi untuk mendapatkan manfaat berinteraksi dengan Al-Quran supaya dapat manfaat dalam kategori yang pertama ini, kita perlu mencari makna Al-Quran, dan makna Al-Quran itu kita perolehi dengan merujuk pentafsiran. Tafsiran yang utama adalah tafsiran daripada Nabi Muhammad SAW sendiri, dengan kesedaran bahawa baginda tidak mentafsirkan setiap ayat Al-Quran. Sahabat juga tidak mentafsirkan setiap ayat Al-Quran. Tetapi secara kolektif di kalangan para sahabat, barangkali setiap ayat Al-Quran itu ada pentafsirannya. Tetapi yang pasti pada zaman tabi'in telah ada pentafsiran yang meliputi keseluruhan ayat Al-Quran, bermula daripada surah Al-Fatihah sampailah kepada surah An-Nas. Begitu. Jadi daripada pentafsiran ini, kita pergi pula kepada kategorinya. Maka di sana ada kategori yang dari sudut, ada beberapa pembahagian kategori. Pertama dari kategori sama ada tafsir itu bersifat maksur ataupun bersifat ra'yi. Tafsir maksur merujuk kepada, ini semua ulang kaji dulu ya. Kita telah belajar daripada awal-awal semester dan sekarang kita berada dalam tahap pengajian yang ketiga. Tafsir bermaksur adalah secara dominan mentafsirkan ayat Al-Quran dengan riwayat-riwayat yang saya sebutkan tadi. Itu disebut sebagai tafsir bermaksur, yakni mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran menggunakan asar-asar yang dinisbahkan kepada Nabi SAW ataupun sahabat ataupun para salafus soleh yang lain. Okay, maka salafus soleh itu diperkirakan sehingga tahun 300 ataupun ke 400 Hijrah di atas dua perbezaan pendapat. Begitu. Yang penting pada zaman tabi'in. Itu tafsir bermaksud. Dominannya maknanya mentafsirkan ayat Al-Quran dengan riwayat-riwayat yang sampai kepada kita. Yang kedua adalah tafsir berra'yi, iaitu mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran menggunakan pendekatan penakkulan analisis, menggunakan elemen ataupun domain kognitif yang sehingga ke tahap C6, sehingga bagaimana ayat Al-Quran itu difahami, diyakini, diaplikasikan, sehingga maknanya ayat Al-Quran itu mampu untuk mencipta mencipta satu kefahaman yang mendasari dan signifikan dan relevan dengan kehidupan kita sebagai hamba Allah. Perlu untuk dinyatakan di sini bahawa tidak ada mana-mana tafsir bermaksud yang terlepas daripada tafsir berra'yi, dan tidak ada juga mana-mana tafsir berra'yi, iaitu tafsir dengan pandangan, pendapat dengan akal, yang sunyi daripada sandaran maksud. Maka ini adalah bersalingan di antara satu sama lain. Cumanya pengkategorian ini adalah berdasarkan kepada yang dominan. Yang dominan. Sama ada yang dominannya itu maksud ataupun yang dominannya itu ra'yi. Kalau maksud berdasarkan kepada riwayat, kalau ra'yi berdasarkan kepada penakkulan akal. Okey. Kemudian kategori yang kedua adalah secara sama ada pentafsiran itu berlaku secara ibarah ataupun isyarah. Kalau ibarah adalah pentafsiran yang merujuk kepada direct meaning. Apa yang diibaratkan, apa yang ditakbirkan daripada ayat Al-Quran itu. Adapun isyarah adalah dengan melihat kepada apa yang di sebalik makna yang terzahir. Begitu. Jadi, bila kita nak memahami tentang kategori ibarah dan isyarah, kita boleh sebutkan bahawa kalau pentafsiran secara ibarah itu disebut sebagai tafsir, adapun pentafsiran secara isyarah juga disebut sebagai takwil. Dia juga disebut sebagai takwil. Jadi, kalau pentafsiran secara isyarah itu dia ada satu analisis yang lebih mendalam, mengaitkan dengan perkara-perkara yang lain, tetapi masih lagi dalam liputan ayat tersebut. Itu tafsir di antara ibarah dan tafsir isyarah. Biasanya tafsir isyarah ini adalah di kalangan para sufi, adapun tafsir ibarah itu di kalangan para fuqaha. Kerana kita ada kategori pentafsiran yang lain, iaitu ada kategori, bukan kategori dari sudut, kategori dari sudut kecenderungan para mufassir, iaitu ada yang cenderung kepada hukum-hukum fiqh, ada yang cenderung kepada kisah-kisah, ada yang cenderung kepada perkara-perkara falsafah dan akidah, dan ada yang cenderung kepada aspek lughah, bahasa Arab, estetika, retorika ataupun balaghah bahasa Arab dan sebagainya. Maka semua ini biasanya melihat kepada ibarat Al-Quran itu sendiri. Adapun tafsir isyarah itu amat terkenal di kalangan para sufi kerana mereka memahami apa yang di sebalik perkara yang Allah Ta'ala nyatakan. Begitu.
Jadi kesemua tafsir ini, ibarah dan isyarah, perlulah berpijak kepada asasnya yang kukuh, iaitu ilmu fardu ain. Yang kita akan jelaskan dalam slide yang selepas ini insya-Allah. Kemudian kategori yang ketiga adalah dari sudut pembahagian pentafsiran daripada kategori ayat makruah ataupun ayat manzurah. Okey, ayat makruah ini merujuk kepada Al-Quran itu sendiri. Okey, dan ayat manzurah adalah merujuk kepada ayat Al-Quran yang menerangkan tentang alam buana. Juga disebut sebagai ayat kauniyah. Juga disebut sebagai ayat kauniyah. Ayat kauniyah ini biasanya peranannya adalah untuk reconfirm, untuk reconfirm, untuk peneguhan semula, peneguhan berkenaan dengan akidah. Begitu, berkenaan dengan akidah. Okey ya. Okay, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adapun ayat makruah adalah semata-mata maknanya ayat-ayat Al-Quran yang memang maknanya berkenaan dengan intipati ad-din al-Islami itu sendiri, yang tidak ada keterkaitannya dengan perkara yang bersifat alam buana di luar. Okey, itu ayat makruah, semata-mata dibaca. Dan dalam Al-Quran ada kategori yang kedua disebut sebagai ayat kauniyah yang amat berkait dengan alam buana, disebut juga dengan ayat manzurah. Iaitu dengan membaca ayat tersebut, kita kena rujuk silang dengan apa yang ada di alam buana. Ada ayat tentang bukit, kita kena pandang bukit. Ada ayat tentang unta, kita kena kaji unta. Ada ayat tentang langit dan bumi, air, kita kena kaji perkara itu. Dan itu semua dikategorikan sebagai ayat manzurah, iaitu ayat yang tidak semata-mata dibaca dan difahami, tetapi ayat yang memerlukan kita untuk memandang perkara yang Allah Ta'ala sentuh itu, perkara yang Allah Ta'ala terangkan itu. Dan di sinilah keterkaitan Al-Quran dengan segala cabang ilmu yang lain. Di atas asas ini, maka secara epistemologinya, kita mampu untuk menobatkan bahawa sumber bagi segala ilmu yang ada di muka bumi ini, semuanya terangkum dan termaktub di dalam Al-Quran. Cumanya ia bersifat bersifat basic, foundation yang asas, dan kajian selanjutnya perlu kepada ilmu sains, perlu kepada ilmu matematik, perlu kepada ilmu fizik, ilmu perubatan, ilmu geologi dan seterusnya. Segala cabang ilmu itu berkaitan. Bermaksud, apa saja cabang ilmu yang ada di dunia ini pasti tidak terputus secara total daripada isyarat-isyarat, daripada perkara-perkara yang terkandung dalam Al-Quran itu sendiri. Ini adalah kategori untuk kita mendapatkan manfaat dari sudut makna. Manfaat Al-Quran dari sudut makna. Yang kedua adalah kita mendapatkan manfaat daripada Al-Quran dari sudut fungsi, iaitu bagaimana Al-Quran itu digunakan. Okey. Jadi penggunaan Al-Quran itu, dan manfaat daripada Al-Quran itu bukan semata-mata berdasarkan kepada maknanya, tetapi juga boleh dilihat dari sudut bagaimana ia digunakan. Maka di sini juga disebut sebagai ilmu hikmah. Termasuk dalam ilmu hikmah yang paling terkenal, yang paling mudah contohnya adalah ilmu perubatan. Bagaimana kita menggunakan ayat Al-Quran untuk rawatan-rawatan penyakit-penyakit yang tertentu. Untuk pening kepala, kita baca ayat apa? La yusadda'una anha wa la yunzifun. Makna ayat tersebut, la yusadda'una anha wa la yunzifun, secara pengertiannya itu ada signifikan dengan rawatan sakit kepala ataupun pening kepala, migrain dan sebagainya. Begitu. Dan di sana ada ayat yang lain seperti ayat surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab. Ayat tersebut digunakan untuk menahan perkara daripada mengalir, menahan darah daripada bekam, menahan daripada buang air semasa bertawaf dan sebagainya. Tapi biasanya dua itulah penggunaannya. Kalau dilihat dari sudut makna surah Al-Lahab itu, tabbat yada abi lahabin wa tab, tidak ada kaitan dengan bagaimana ia digunakan. Maka itu tidak ada halangannya, kerana ia adalah daripada pengalaman oleh orang-orang terdahulu. Maka dicuba dan mujarrab tu berkesan. Mujarrab ini asalnya perkataan bahasa Arab jarraba, cuba, uji. Mujarrab, teruji, iaitu berkesan dalam ujiannya. Itu maksud mujarrab. Bermaksud dia dah ada testimoni digunakan oleh sebanyak sekian ramai golongan, maka ternyata berkesan. Dan inilah yang biasa digunakan dalam ilmu perubatan dengan disandarkan kepada ayat wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan disandarkan kepada ayat dan kami turunkan ayat Al-Quran itu sebagai penawar
okey, dan kerahmatan kepada semua orang yang beriman. Maka di atas ayat itu, maka kita boleh gunakan mana-mana saja ayat untuk tujuan rawatan alternatif ataupun rawatan Islam ataupun ruqyah dan sebagainya. Di sana ada juga ayat-ayat yang kita gunakan untuk apa? Untuk menyuburkan tanaman, untuk pagar rumah, okey, untuk cara macam mana untuk memetik buah dan sebagainya. Itu semua daripada orang-orang yang berpengalaman. Ia tidak ada kaitan dengan kefahaman terhadap ad-din, tapi ia digunakan untuk menunjukkan bahawa Al-Quran itu mukjizat. Kita ini maknanya perlu kepada mukjizat. Okey, iaitu mukjizat itu sifatnya melemahkan kita kerana kita ini hamba, sepatutnya fakir kepada Allah, merasai lemah di sisi Allah, maka kita memanfaatkan Al-Quran untuk kita berasa lemah, sehingga kita tidak melawan Allah. Itulah bermaksud interaksi kita dengan Al-Quran sebagai sebuah mukjizat yang dikekalkan sampai ke hari akhirat, iaitu Al-Quran itu mukjizat, iaitu melemahkan. Kalau benar interaksi kita dengan Al-Quran, bermaksud kita kena sampai ke peringkat kita berasa lemah dengan Al-Quran. Baru benar interaksi dengan Al-Quran. Ibaratnya macam ni. Kalau benar interaksi kita dengan makanan, kita kena makan sampai kita kenyang. Baru benar interaksi kita dengan makanan. Benar interaksi kita dengan minuman, kita kena minum sampai kita hilang dahaga. Baru benar interaksi kita dengan minuman. Begitulah juga interaksi dengan Al-Quran. Kita kena berinteraksi dengan Al-Quran sehingga kita berasa lemah untuk melawan Allah. Begitu. Barulah benar kita menerima Al-Quran sebagai mukjizat. Tidak hanya membaca maknanya, tetapi patuh tunduk kepada segala pengertiannya. Dan begitu juga dengan kefungsian Al-Quran itu untuk kita gunakan sebagai memudah carakan kehidupan kita, terutamanya dalam aspek penyakit dan juga petua-petua kehidupan yang pelbagai. Habis. Jadi ini adalah asas kepada berinteraksi dengan Al-Quran sebagai mukjizat. Seterusnya, bila kita pergi semakin dalam dari sudut makna. Kita dekat sini, kita tidak bincangkan berkenaan dengan fungsi Al-Quran. Okey, yang kategori yang kedua itu tentang fungsi penggunaan, kerana ia lebih kepada maknanya ilmu-ilmu alternatif, ilmu perubatan Islam. Maka kita boleh belajar di Darul Shifa berhampiran dengan kita untuk memahami bagaimana fungsi Al-Quran, okey, dari sudut penggunaannya dalam ilmu hikmah, terutamanya ilmu perubatan. Terutamanya ilmu perubatan. Begitu. Okey, sekarang ni kita pergi kepada bagaimana untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran dari sudut makna. Dan inilah peringkat-peringkatnya. Paling atas adalah kita berinteraksi dengan nas Al-Quran itu sendiri yang kita baca. Kita baca dengan faham ataupun kita baca tanpa faham, tetap kita beroleh ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kerana takrifat Al-Quran itu sendiri disebutkan dan membacanya dikira sebagai ibadah. Membacanya dikira sebagai ibadah. Kemudian lepas kita membaca nas Al-Quran yang bahasa Arab itu, berlaku lapis yang kedua untuk memahaminya, kita merujuk kepada terjemahan. Di sini para ulama mensyaratkan terjemahan itu mestilah terjemahan secara makna, bukan terjemahan secara literal. Bukan terjemahan secara tekstual, tapi terjemahan secara kontekstual, secara makna. Begitu. Okay, kerana apa? Kerana jika tidak terjemahan dengan makna, maka pastilah maknanya akan mengundang salah faham yang pelbagai dalam wacana pemikiran Islam. Jadi Al-Quran itu kalaupun ia diterjemahkan, terjemahan itu mesti dari sudut makna, iaitu secara kontekstual, bukan secara tekstual. Begitu. Itu syaratnya. Okay, sebab itulah di peringkat awal para ulama beristihad bahawa Al-Quran itu haram untuk ia diterjemahkan. Kerana dikuatiri membuatkan lari pemaknaan yang ingin Allah Ta'ala sampaikan kepada hambanya. Tetapi lantaran Islam tersebar luas, ada keperluan untuk Al-Quran itu difahami, maka para ulama berijtihad boleh untuk Al-Quran itu diterjemahkan dengan syarat harus dilihat dari sudut kontekstual. Untuk mendapatkan kontekstual inilah kita perlu mempelajari ilmu fardu ain. Okay, setelah Al-Quran itu diterjemahkan, ia bersifat foundation, asas, basic, surface. Kemudian kita merujuk kepada lebih dalam, pergi kepada tafsiran. Tafsiran ini juga merujuk kepada secara ibarat tadi. Maka apa yang diibaratkan dalam Al-Quran, kita ambil manfaat daripada ilmu akidahnya bagaimana, ilmu fiqahnya bagaimana, tasawufnya bagaimana, dari sudut kisah-kisahnya bagaimana. Maka itu berdasarkan kepada kecenderungan para mufassir itu sendiri masing-masing mereka. Ada yang cenderung kepada lughah, kisah, sejarah, akidah, falsafah dan seterusnya. Itu tafsiran itu ada huraian yang detail.
Dalam mentafsirkan Al-Quran itu, macam kita sebutkan tadi, perlu merujuk kepada makna literature review-nya. Okey, makna sandaran pentafsiran oleh para ulama zaman berzaman, dan kita bersifat seumpama menyambung mata rantai. Bukannya membuat satu pentafsiran yang baru terputus daripada pentafsiran yang lama. Kalau terputus daripada pentafsiran yang lama, itu disebut sebagai al-hadathiyun. Okey, yang mana terputus daripada sanad kefahaman yang diwarisi secara sawadul a'zam. Sawadul a'zam itu maksudnya adalah majoriti yang dominan. Majoriti yang dominan tafsiran. Kemudian pergi kepada yang lebih mendalam, iaitu takwilan. Takwilan itu adalah pergi kepada apa yang diisyaratkan daripada ayat tersebut. Okey, ditakwilkan begitu dan begini. Takwilan yang menepati ilmu fardu ain itu disebut sebagai takwilan yang diterima. Adapun takwilan yang bersalahan dengan ilmu fardu ain itu adalah takwilan yang ditolak. Okey, bukan saja takwilan, tafsiran juga begitu. Okey, semuanya kena mengikut maknanya kerangka ilmu fardu ain sebagai tools utama untuk kita memahami Al-Quran. Dari sudut maknanya. Adapun dari sudut penggunaannya, itu saya cakap tadi, itu bukan dalam fokus subjek kita. Okey. Setelah daripada itu, barulah kita pergi sampai ke peringkat yang paling penghujung, iaitu kajian saya sendiri dalam peringkat Doktor Falsafah, iaitu disebut sebagai lataif. Lataif ini adalah sehingga kefahaman-kefahaman kita daripada bacaan kita, kemudian kita faham yang basic terjemahan, faham sikit lebih mendalam tafsiran, kemudian faham secara double meaning, double layer meaning, takwilan, maka sampai ke peringkat kita nak rasa terhubung dengan Allah yang berkalam. Tidak semata-mata mengkaji dan membahaskan, memahami kalam Allah, tapi nak pergi sampai ke peringkat terhubung dengan Allah yang berkalam, yang mana sifatnya itu Ar-Rahman. Maka itulah lataif. Bagaimana Imam Ar-Razi rahimahullah yang meninggal pada tahun 606 Hijrah, maknanya mengemukakan kepada kita prinsip-prinsip utama dalam lataif, sehingga kita memahami bahawa sebenarnya Al-Quran ini adalah untuk kita terhubung dengan Allah. Apabila Al-Quran itu mukjizat, membuatkan kita, mukjizat itu yang melemahkan, maka kita perlu berasa lemah dan dilemahkan. Sebenarnya yang melemahkan kita itu adalah Allah, membuatkan kita bergantung harap kembali kepada Allah. Maka lataif ini adalah soal keterhubungan dengan Allah yang berkalam selepas kita puas mengkaji kefahaman kita terhadap kalam Allah Ta'ala itu sendiri. Ringkasnya begitu. Jadi inilah peringkat-peringkat interaksi dengan Al-Quran, dan semua peringkat ini perlulah synchronize, berselari dengan ilmu fardu ain, dan inilah dia ilmu fardu ain. Okey, ilmu fardu ain dari sudut yang pertama itu, maknanya dari sudut pertama ilmu akidah, okey, ilmu akidah, yang kedua ilmu tasawuf, dan yang ketiga ilmu fiqh. Okey, dalam ilmu akidah ini dari sudut domain pendidikan, ia amat signifikan dengan domain kognitif. Adapun ilmu tasawuf, ia signifikan dengan domain afektif. Adapun ilmu fiqh, ia signifikan dengan domain psikomotor. Dalam kuliah selanjutnya, kita akan huraikan dengan lebih lanjut apakah domain-domain pendidikan ini, apa taksonominya dan sebagainya, apa aras-aras levelnya, supaya kita dapat memahami macam mana elemen pendidikan dari sudut pandang Al-Quran dikaitkan dengan ilmu fardu ain. Jadi dalam ilmu akidah, pegangan kita adalah Al-Sunnah wal Jamaah. Dalam ilmu tasawuf, wacananya dalam institusi tarikah. Adapun dalam pengamalan ilmu fiqh, kita mesti dalam kerangka bermazhab. Inilah kefahaman yang diwarisi secara sawadul a'zam yang saya katakan tadi, yang bermaksud majoriti yang dominan ataupun sawadul a'zam, majoriti yang dominan. Dengan asas ilmu fardu ain yang tiga inilah membentuk kontekstual dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran, mendapat manfaatnya dari sudut maknanya. Dan semuanya ini adalah di bawah lembayung ayat Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Itu saja untuk kuliah kita pada hari ini. Nanti kuliah selanjutnya kita akan terangkan lebih detail ilmu akidah satu persatu. Bagaimana perbahasannya, siapa pengasasnya, apa sumbernya, bagaimana neracanya, kerangkanya. Begitu juga dengan ilmu tariqah ataupun ilmu tasawuf, pembahagiannya, sudut pandangnya, seni-seninya, sehingga mencapai sebagai seorang salik dalam menuju kedekatan ataupun taqarrub ilallah pada dimensi mata hati. Kemudian kita akan bahaskan berkenaan dengan ilmu fiqh, apa pembahagiannya, apa usulnya, apa kaedahnya, dan kemudian ketiga-tiga ilmu fardu ain itu kita akan kaitkan dengan domain-domain pendidikan seperti yang dalam
dalam slide yang tertera, dan bagaimana sehingga akhirnya kesepaduan yang komprehensif dan holistik terhadap ketiga-tiga ilmu ini membentuk membentuk satu kontekstual kefahaman terhadap Al-Quran. Dengan konteks inilah kita terus bertadabbur Al-Quran sehingga Al-Quran itu kita rasakan semakin hari semakin signifikan dan relevan dalam kehidupan kita, sehingga akhirnya kita lebih menunduk di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, membuatkan kemuncaknya kita memakai adab bersumberkan dengan budi pekerti yang ditonjolkan oleh baginda Nabi SAW. Maka matlamat akhir daripada subjek ini adalah untuk kita memakai adabiyah Muhammadiyah sebagai perwatakan kita selaku para graduan dalam bidang pengajian Al-Quran, khususnya bidang tafsir ini. Mudah-mudahan semua mendapat manfaat daripada asas ini. Jadi pastikan tidak penting kuliah-kuliah yang akan datang. Ini adalah kefahaman yang menyeluruh. Mudah-mudahan ada sesuatu yang signifikan dalam hidup anda. Di akhir semester ini ada pasti insya-Allah ada nilai peribadi yang sedikit ditambah baik dalam kehidupan anda, bukan sebagai seorang pelajar semata-mata, tapi yang lebih penting dari itu sebagai seorang hamba Allah dan memaknai keberuntungan menjadi umat Rasulullah SAW. Petua sepanjang subjek ini adalah anda semua dianjurkan untuk banyak berselawat supaya mendapat campur tangan baginda dalam memahami perkara yang bakal kita bincangkan ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah beri kebaikan kepada kita semua. Allahumma amin. Aqulu qali hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf abaikan sedikit-sedikit gangguan-gangguan sebab BDR kan. Begitulah.